Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas mengajar kita berkenaan dengan ringkasan tafsir Ibn Katsir. Dari tadi kita bincang itu kita ambil ayat 116 sampai 122. Banyak juga pasal dia pada ujung ni bila tak ada banyak perbahasan atau pendapat pada satu ayat, dia tidak akan datangkan dengan banyak. Ini ringkasan, biasa itu sebut masuk ringkasan. Jadi bila kita bincang itu ayat 116 sampai 122, dia masih lagi dalam tajuk berkenaan dengan balasan Allah Taala ataupun hukuman ataupun balasan Allah Taala adalah sangat adil, sangat adil, dan juga keputusan dia juga adalah sangat balasannya adalah benar dan adil. Okay, jadi kita bincangkan dia sebenarnya ayat ni bermula daripada 105 sampai 135. So ni kita masuk pada ayat kita dah ambil sampai 122 dimana ayat 122 itu kita bincangkan apa firmankan kita ambil ringkasan macam biasalah sebelum kita sambung tajuk. Okey. Itu kali terakhir kita bincangkan, kita ambil sampai ayat 116 tu. Mula dengan tajuk masalah syirik. Guna tajuk ayat ni senang ulangan. Kita kata dalam ayat awal dah bincangkan 48 adalah bincangkan tajuk yang sama berkenaan dengan tajuk syirik akan diampunkan, selain itu akan diampunkan. Kemudian Allah terangkan dengan kesyirikan tersebut, mereka ketika buat syirik, mereka hanya sembahlah hanya menyembah syaitan. Syaitan pula Allah terangkan sifat dia dalam ayat yang ke 118, 119 sampai 120. Itu berkenaan dengan apa yang syaitan janjikan. Allah Ta'ala anak dia dan dia pula berkata, aku akan ambil daripada hamba engkau satu hapuan yang ditetapkan. Aku pasti sesatkan mereka, apa impi-impikan mereka, angan mereka, dan aku perintah mereka. Mereka akan potong telinga-telinga binatang ternakan. Ini pasal diorang buat hukum lah. Kalau kita bincang tu, bila binatang tu lahir anak betina saja ke beberapa kali, jantan saja beberapa kali ke, diorang akan sengaja letakkan satu peraturan yang tak pernah Allah letakkan. Tak ada Allah haramkan dengan sebab kelahiran binatang tu banyak anak dia. Tapi diorang buat kan. Kemudian mereka akan ubah perintah, dia kata akan perintahkan mereka dan mereka akan mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Ini kata yang sebagian orang bawa pada fizikal perbuatan, tukar pada badan, membuat tattoo lah, jarak gigi dan sebagainya, cabut kening. Kemudian ada juga yang bawa pada maksud khalq Allah Ta'ala, agama Allah Ta'ala, agama Allah. Kita bincang itu pasal khalq Allah tu dia kaitkan surah Az-Zumar. Rum ayat 30. Ayat 30 dibincangkan tentang tajuk khalq Allah tu adalah agama Allah Taala. Agama Allah Taala kepada ayat tersebut. Jadi kita itu. Jadi yang siapa-siapa syaitan sebagai pelindung Allah Taala, maka telah rugi yang nyata. Yang syaitan ni janji mereka dan juga impikan kepada mereka. Dan namun tak adalah janji kepada mereka oleh syaitan kecuali tipu daya semata-mata. Dengan terangkan berkenaan dengan pengakhiran penamat bagi mereka itu Jahannam, dan mereka akan dapati tempat penyelamatan daripada neraka. Dan kemudian Allah terangkan tentang orang beriman apa mereka dapat sampai ayat 122 tu tajuk itu. So kita sampai situ dan kita ambil sampai itu. Alhamdulillah. Dari insya-Allah kita akan sambung lagi. Masih lagi berkaitan dengan tajuk balasan Allah Taala atau hukum Allah Taala, yang mana dia punya hukum Allah Taala adalah benar dan adil. Tak ada yang tak adil. Baik. Allah Ta'ala firman 123 sampai 126 insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab. Man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna nakhira. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allah bikulli syai'in muhita. Baik. Laisa bi amaniikum. Mana bukanlah dengan impian-impian kalian. Wala amani ahli kitab, bukan juga dengan impian-impian ahli kitab. Jadi kita terangkan maksud. Mana apa yang dakwaan kamu atau dakwaan ahli kitab. Allah Ta'ala ada peraturan. Peraturan Allah Ta'ala adalah may ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa yang membuat keburukan, dia dibalas dengannya. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira, dan dia takkan dapati untuk dirinya selain dari Allah Taala pelindung, tidak juga membantu. Wa man ya'mal minas salihat, dan barang siapa beramal daripada kebaikan-kebaikan, perkara soleh, min dzakarin aw untha, daripada lelaki ataupun wanita, wa huwa mu'minun, dan keadaan dia beriman, fa ulaika yadkhuluna al-jannata, mereka itulah yang akan masuk ke dalam syurga dan taman-taman. Wala yuzlamu nakira, dan mereka akan diazalimi walaupun nakira, sekecil-kecil benda. Nakir ni kalau ikut pada ada kamus, dia kata nakir ni nakir. Okey, nakir ikut pada kamus. Tapi asal perkataan ni maksud asal dia. Okey. Nakir. Okey. Nakir ni tak dia kata nakir dia. Kita lagi ni. Okey. Nakir nakir syekh wilayah kata lagi dia kalau nukiro, kalau gendang ketuk pun nakur pun ada. Kata nakur gendang, tapi kat sini nakur Assalamualaikum. Ya, Syekh. Ada ais dalam ais. Dah letak dah. Ais ni, saya pakai biasa minum kat sini je. Macam apa ice cube. Ice cube dalam satu bag. Ya betul lah. Tak ada. Tak ganggu. Khair insyaAllah. Afan Syekh. Okay, salam. Okay. Dia kata, ya. Kalau ikut pada terjemahan nakir tu, dia kata apa,
biji tamar, dia kata sekecil mana pun. Mana kalau dia kata cebisan biji tamar, dia macam lapisan, dia sama macam lapisan nipis pada biji tamar. Biji tamar tu kan. Mana kalau kita lihat ataupun nama lain dia kitmir. Yang surah Al-Hajj kan. Itu datang kalimah kitmir. So ini pun sebenarnya samalah. Benda terlampau sedikit. Dia kalau ikut terjemahan biasa dia kata benda walau sekecil mana, tapi kita kata kalimah asal dia. Kalimah asal dia nakir tu bermaksud dengan dengan cebisan atau kecil pada biji tamar. Kalau naqara patuk bunyi juga maksud dia. Okay. Okay. Okay, dia kata apa? Dia kata itu. Dia kata wala yuzlamuna nakira, dan mereka takkan dizalimi walau sekecil mana pun. Cuma kalimah nakir tu dia kembali pada selaput ada biji tamar ataupun cebisan kecil biji tamar. Okey. Walaupun ikut pada kita tak nilai, tapi bila sebut Allah Taala kita. Okey, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu. Dan siapakah lebih baik akan agama? Lebih baik beragama berbanding orang yang menyerahkan wajahnya lillah kepada Allah Taala. Wa huwa muhsinun, keadaan dia berlaku ihsan, buat baik. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan diikuti agama Ibrahim yang tulus. Agama Ibrahim yang lurus. Wattakhadha, dan dia mengambil, dan wattakhadha, Allah telah mengambil Allah Taala Ibrahim khalil, Ibrahim sebagai khalil, sebagai orang khas, orang kesayangan yang khusus. Macam Nabi kita baca Sallallahu yang Nabi kata dia tak boleh ambil siapa sebagai teman baik, dia adalah khalil Allah Taala juga. Okey. Walillahi, dan milik Allah Taala lah ma fis samawati, apa seluruh langit, wa ma fil ardi, apa di bumi. Wa kana Allah bi kulli syai'in muhita, dan Allah Taala atas sesuatu amat meliputi. Okey. Qala Qatadah, berkata Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah, dia kata dzukira lana, disebut kepada kami, dia tabi'in dia cerita balik apa dia dengar. Disebut kepada kami annal muslimina, orang muslimin, wa ahli kitabi, dan juga ahli kitab, iftakharu, saling berbangga-bangga, menyebut kebanggaan. Faqala ahlul kitabi, maka berkata ahli kitab, nabiyuna qabla nabiikum, nabi kami sebelum nabi kamu. Nabi kami sebelum nabi kamu. Wa kitabuna qabla kitabikum, dan kitab kami sebelum kitab kamu. Wa nahnu aula billah minkum, maka kami lebih utama dengan Allah banding kalian. Wa qala al-muslimun, dan berkata orang-orang Islam pula, nahnu aula billah minkum, kami lebih utama dengan Allah banding kalian. Okay. Nabiyuna khatamun nabiyyin, nabi kami adalah penutup sekalian para nabi. Wa kitabuna yaqdi ala ma 'alal kutubi allati kanat qablah, dan kitab kami menghukum atau membuat keputusan ke atas kitab-kitab yang dahulu sebelum daripada ini. Fa anzalallahu, maka kamu turun ayat ini. Laisa bi amanikum, bukan dengan amalan kalian, wala bi amani ahli kitab, bukan dengan amalan ahli kitab. Man ya'mal su'an yujzabihi. Kemudian tersebut sambung ayat tu, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah, dan siapakah lebih bagus, lebih elok beragama berbanding orang yang menyerah wajahnya kepada Allah Taala, wa huwa muhsinun, yang dibuat ihsan, dia berlaku ihsan, mengikuti akan ajaran yang diturunkan oleh Allah Taala. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, diikuti agama Ibrahim yang tulus. Maka fa'aflajallahu hujjatal muslimin ala man nawa'ahum, maka telah memenangkan Allah Taala hujah orang Islam ke atas siapa-siapa musuh mereka, min ahli adyan, daripada ahli agama yang lain. So, mereka tak ikut Ibrahim. Mereka betul keturunan Ibrahim, tetap ikut Ibrahim AS. Dan mereka tak menyerahkan wajah mereka kepada apa yang akan turunkan. Okay? Dan tak diikut turutan agama yang sepatutnya. Sebab memang kita kata dari segi sudut masalah beragama, dia tak ikut pun. Kan sebenarnya cerita kan kat sini dia, Allah dia kata apa? Bila pernah sekali dia ditanya oleh orang bukan Islam, yang berfahaman Buddha, kedua burka, dia kata kenapa Islam haramkan kenapa Islam haramkan babi. Jadi usul-usul dia kata di masa dia ada pengalaman, dia pernah Buddha, pernah masuk Kristian, masuk Islam. So dia kata soalan tu salah, dia kata.
Sebab bila kata Islam haram kan, tak betul. Semua agama haramkan. Disebutlah dalam Buddhism, bukan setakat babi haram. Hatta semua binatang berdarah adalah haram. Dan kita bincang masalah ikut agama lah, tak ikut agama. Kemudian dalam Kristian dan Yahudi, babi haram. Disebut dalam badan kitab mereka tak ikut. Dia beza adalah kami Muslim ikut. Kalian tak ikut. Dia kata. Beza dia bukan masalah benda tu baik ke buruk. Kalau kita bincang masalah tu, dia kata panjang lebar cerita. Betul. Kita ke panjang lebar bercerita. Tapi kalau ni kata kita bincang mengenai masalah asas, memang semua agama mengharamkan. Tapi kita ikut, diorang tak ikut. Macam dia. Mereka tak menyerah wajah mereka kepada Allah Ta'ala. Lepas tu Allah Ta'ala benarkan kita dengan hujah tersebut. Wakadar ruya As-Suddi. Demikianlah juga daripada As-Suddi, wa Masruq, wa Dhahak, wa Abu Saleh, wa ghairihim. Dan selain mereka. Mana daripada tabi'in yang lain, yang terlibat dengan tafsir pun, dia akan maksud yang sama. Okay. Wa ma'na fi hadil ayati, dan makna daripada ayat ini adalah anna ad-din laisa bitahalli wala bitamanni. Maksudnya bila Allah Ta'ala sebut bukan impian kalian, bukan impian mereka. Maksudnya agama ni bukan dengan berhias-hias kan, dan juga angan-angan. Pura-pura ke, buat-buat ke, ataupun angan-angan. Walakin ma waqara fil qalbi qulubi, tapi agama adalah apa yang tetap dalam semua kalbu dan kalbu. Wasaddaqatul amal, dan dibenarkan ia oleh amal. Maksudnya kalau kita betul beriman, dia amalan kita kena betul lah. Bukan masalah kita mengaku Muslim je. Dalam zaman kita sekarang sibuk kata awak Islam kan. Masalah amal Islam tu tak pernah tekankan. Tak pernah tekankan. Atau walaupun sebenarnya kalau kita tengok dari segi masalah amal kan, Muslim langgar perintah Tuhan bersepah. Tapi dia orang kata asalkan Muslim, tak kisah. Walaupun betul seorang Muslim yang berdosa lebih baik daripada seorang kafir yang tak berdosa. Sebab yang kafir tadi semua amal dia terbatal daripada asal. Yang Muslim tadi dia boleh diampunkan lagi. Cuma nak fahamkan sekarang kedudukan asal. Kedudukan asal dia keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahawa sebenarnya bukanlah berdasar pada kata-kata manusia itu sendiri. Tapi dia berdasar kepada iman yang betul, yang dibenarkan oleh amal. Walaysa kullu man idda'a syai'an hasala lahu bi mujarrad da'wah, dan tiadalah setiap sesiapa yang mendakwa untuk sesuatu, terhasil untuknya dengan semata-mata dakwaan dia. Bukan anything dia claim dia dapat. Wala kullu man qala innahu huwal muhib, dan tidak juga setiap orang yang berkata bahawa dia yang layak sumi'a qauluhu bi mujarrad dzalika, didengar kata-kata dia dengan semata-mata itu. Asal dia dakwa je, claim kita terus dengar. Buat apa? Bukan semata-mata macam tu. Macam zaman sekarang lah kan. Bila anti vaksin ke, bulan group atau flat earth ke, dakwaan dia disebut nama orang, petik nama orang sekian. Mungkin tak ada pun. Pelik sikit lah. Suka dia sebarkan internet, sebarkan dalam WhatsApp dan sebagainya. Sebab dia bukan setiap orang berkata dia berhak untuk didengar kata-kata dia dengan semata-mata itu. Hatta yakuna lahu minallahi burhan, sehingga jadi untuk dia daripada Allah Ta'ala satu bukti, satu keterangan. Kalau dia kata Allah Ta'ala ada keterangan untuk dia, baru dia bercakap. Apa terutama berkaitan dengan masalah akhirat. Masalah syurga neraka. Tak ada siapa ada hak untuk berkata kecuali apa yang Allah tetapkan. Walihada qala ta'ala, kena Allah firmankan, laisa bi amanikum wala amani ahli kitab. Bukanlah dengan aman kalian, okey, dengan impian-impian kalian, bukan dengan impian-impian ahli kitab. Ai laisa lakum wala lahum an-najatu min jarri tamanni. Bukanlah untuk kalian, tiada untuk kalian dan tiada untuk mereka keselamatan dengan semata-mata impian. Kami berimpian dia juga tak ada. Balil ibratu bi ta'atillahi subhanahu. Bahkan pengambil kiraan adalah dengan ketaatan atau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wattiba'i ma syara'ahu, dan mengikuti apa disyariatkan. Ala alsinatir rusulil kiram, di atas lidah para rasul yang mulia. Itu macam kita sebut tadi. Dia beza dia kan masalah siapa yang Islam haramkan. Tak, dia orang tak ikut. Tutup aurat pun Islam suruh. Semua agama para anbiya suruh. Mana ada suruh bogil atau pakai baju tak cukup. Tak ada satu agama pun ajar macam tu. Tak ada satu budaya pun ajar macam tu. Semua yang beragama, unless kalau kita diambil semua pokok kayu batu, memang pelik lah. Macam orang asli Afrika kan. Orang-orang yang tinggal bushman ke apa, kan, pakai baju tidak sebagainya. Itu kita kata dia asal tak ada agama pun, dia ada agama. Yang siapa mendakwa ikuti perintah Tuhan. Dia kata jadi kena tunjukkan dengan ikutan lah. Dan ajaran para anbiya tidak ada.
datang dengan bertentangan terhadap itu. Walihada qala ba'dahu, ini Allah Taala firmankan lepas tu. May ya'mal su'an, barang siapa yang beramal akan satu keburukan, yujza bihi, dia dibalas dengannya. Ini ayat ni kaqaulihi, seperti Allah Taala di surah Zalzalah ayat yang ke-7 dan 8. Allah firmankan dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8, Allah firmankan, "Faman ya'mal mithqal dzarratin khairan yarah." Siapa yang mengamalkan akan seberat zarah, seberat semut kecil yang merah, semut merah yang kecil, ataupun seberat habuk yang diterbangkan ketika ditepuk ke atas bantal sebagainya, itu punya zarah. Bukan atom Barang siapa yang beramal walau sebesar seberat zarah, khairan, kebaikan, yarahu, dia pasti akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan siapa yang buat akan seberat zarah juga keburukan, dia akan melihatnya. Kita lihat balik apa yang dia buat. Yarah. Okay. Jadi faham Jadi kat sini kita kena perhatikan. Dia bukannya Allah Taala tak setuju, tak menangan kita, dan ini bukan dalil bagi golongan yang liberal yang kata semua sama. Tak ada. Pasal Allah Taala lepas ini sambung dengan penjelasan bahawa kita lah yang beriman Islam ni adalah kumpulan yang dimenangkan dalam pernyataan tersebut. Walaupun kita masih terikat dengan tak beramal, walau mengaku beriman tak beramal. Kena beramal baru dikira. Okey. Maka dia kata waqad ruya, dia telah diriwayatkan anna hadil ayat ayat ini lama nazalat, apabila ia turun, syaqqa dzalika ala katsir minas sahabati, telah sukar itu ke atas banyak di kalangan para sahabat. Mana ayat ni macam ayat lain yang bila turun para sahabat rasa habis kita. Okey. Rawai Imam Ahmadu an Abi Bakrin. Maksudnya riwayat Imam Ahmad daripada Abu Bakrin, annahu qala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifal falahu ba'da hadhil ayati. Bagaimanakah akan keselamatan sesudah daripada ayat ini? Bagaimana keselamatan sesudah ayat ini? Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab, tiada dengan impian kalian, tidak juga dengan impian ahli kitab. May ya'mal su'an yujza bihi, barang siapa yang buat akan keburukan, dia akan dibalas dengannya. Fakullu su'in amilnahu yuzina bihi, maka setiap keburukan kita amalkan, kita dibalas dengannya. Ni memang kita sedihlah. Ya, okey, ni tahap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana beliau adalah seorang sahabat yang sangat baik, sangat berakhlak, sangat mulia. Dia bimbang pasal dia tahu bila dalam konsep masalah dosa ni, tak ada siapa terlepas. Hanya para nabi saja maksum. Adapun orang lain selain para nabi, para anbiya, para rasul, mereka tak maksum. Boleh jadi kesalahan dan keburukan daripada orang tersebut. Jadi Abu Bakar As-Siddiq bila dengar, dia kata ini dia kata kan, kita dibalas ni. Dia tak boleh, dia tak nak, bukan tak setuju. Dia rasa lemah. Dia bukan tak setuju sebab Allah Taala nak hukum apa dihukum, kita tak boleh kata tidak. Tapi dia kata semua keburukan kita amalkan akan dibalas kita dengannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Ghafarallahu laka ya Abu Bakrin." Allah Taala mengampunkan engkau wahai Abu Bakar. Allah Taala mengampunkan engkau wahai Abu Bakar. Alasta tamradu. Bukankah kau sakit? Alasta tansabu, bukankah kau letih? Ataupun nasab letih. Alasta tahzan, bukankah kau menjadi berat atau sukar? Ataupun atau bersedih ataupun bukan kau bersedih. Alasta tusibukal al-awaq, bukankah kau ditimpa kau oleh awak, bukan penyakit awak, penyakit saya cek ni. Okay.
Kebal. Jakit jakit. Awak dia adalah jurha, luka. Bukannya luka Bukankah engkau terkena luka? Qala bala. Maka Abu Bakar, bala, bahkan dia. Qala, maka Nabi sabda, fahuwa ma tujzauna bihi. Maka ia adalah apa yang kalian dibalas dengannya. Maksudnya bagi orang beriman, segala apa yang kena kepada dia daripada musibah, kesakitan, itulah yang Allah Ta'ala balas untuk dia daripada kesalahan-kesalahan yang dia buat. Rawahu Sa'id bin Mansur wa Ibn Hibban fi sahihi wal Hakim. Dia kata kelarikan hadis ni Sa'id bin Mansur, Ibn Hibban dan sahih beliau dan juga Hakim dan Mustadrak. Wa rawa Ibn Mardawi, dan Ibn Mardawi telah diriwayatkan an Mas'ud bin Masruq qala, beliau berkata, qala Abu Bakar, berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ashaddu hadhil ayati, alangkah sukainya atau beratnya, ma ashadda hadhil ayati, alangkah beratnya akan ayat ini, alangkah beratnya ayat ini. May ya'mal su'an yujzabihi, siapa-siapa buat sebarang kesalahan, keburukan, dia dibalas dengannya. Faqala Rasulullah SAW, al-masaibu wal amrad wal ahzan fi dunya jaza. Al-masaibu musibah, amrad penyakit, ahzan kesedihan, fi dunya, di dunia, jazaun, dia adalah balasan. Ini masukkan dalam ayat tersebut. Okey. Rawa Sa'id bin Mansur an Ubaid bin Umair an Aisyah bin Aisyah anha. Anna rajulan tala hadhihi ayata, seorang lelaki telah baca ayat ini. Faqala, maka dia kata, inna nujza bi kulli ma amilna, adakah kita akan dibalas, sungguh kita pasti dibalas dengan setiap apa kita lakukan. Halakna idzan, kita binasa kalau macam tu, kita binasa jika begitu. Faqala ghadzalika Rasulullah SAW, maka itu telah sampai kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka Nabi kata, na'am, ya, yujza bihil mu'minu fi dunya, dibalas dengannya dengan kesalahan yang dibuat tu akan orang yang beriman di dunia. Fi nafsihi, pada diri dia. Fi jasadihi, pada diri dalam jiwa dia. Wa fi jasadihi, pada jasad dia. Wa fi ma yudihi, dan pada apa yang menyakitinya. Okay. Wa bin Abi Hatim, Ibn Hatim an ibni Abi Mulaikah, Ibn Abi Mulaikah, an Aisyah bin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata Aisyah, qultu, aku kata, ya Rasulullah, inni la a'lamu ashadda ayatin fil Quran. Sebenarnya aku benar-benar tahu ayat paling berat dalam Quran. Faqala, ma hiya Aisyah, ya Aisyah tu, apa dia ya Aisyah? Qultu, aku kata, may ya'mal su'an yujza bihi, barang siapa buat sebarang keburukan, dia pasti dibalas atau dia akan dibalas dengannya. Faqala, maka Nabi sabda, wa ma yusibul abdal mu'mina, ia adalah apa yang menimpa seorang hamba beriman, hatta anakbata yang kubuha, sehingga anakbata yang kubuha, batu, apa yang menggesel dia atau mencalakan badan dia, ataupun riwayat lain kata harta yang hilang daripada dia, atau musibah lah. Ini dia maksudnya nakbah ni maksudnya musibah. Jika sebarang musibah dia terkena pada dia, apa rasa dia musibah, maka benda itu akan jadi sebagai musibah yang dimaksudkan balasan yang Allah Ta'ala balas pada seorang hamba beriman di dunia, bukan di akhirat. Warawahu Abu Daud, dan dia kini hadis Abu Daud, wa Ibnu Jarir bin Jarir at-Tabari. Warawa Abu Daud at-Tayalisi an Umayyah binti Abdillah. Diriwayatkan Abu Daud at-Tayalisi. Cuma riwayat hadis ni dalam, kalau kita cek balik dalam Tirmizi ada. Dalam Tirmizi ada hadis nombor 4075. Umayyah tu bukan Umayyah bin Khalaf tu. Nama apa dia, nama ni lelaki dia bukan ada. Jadi Umayyah bin Abdillah binti Abdillah annaha sa'alat. Bahawa dia telah bertanya Aisyah an hadhihi ayati, ini ayat ini. May ya'mal su'an yujzabihi, maksud melakukan sebarang keburukan dibalas di dunia. Faqalat, maka berkata Aisyah anha. Ma sa'alani an hadhihi ayat ahadun. Dia kata tidak bertanya kepadaku mengenai ayat ini sesiapa, mundu sa'altu anha Rasulullah SAW, semenjak aku tanya ia mengenainya kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, dia tak ada orang tanya Aisyah melainkan inilah Umayyah binti Abdillah. Jadi Aisyah kata tak pernah ada orang tanya aku sejak bertanya Nabi SAW soalan. Maka Nabi berjawab, ya Aisyah tu, wahai Aisyah, hadhihi mutaba'atullah lil abdi, ini adalah turutan
ataupun koreksi Allah Taala terhadap seorang hamba. Mimma yusibuhum min humma, daripada apa yang menimpanya daripada sebarang demam. Wan nakbah musibah, wasyauka duri, hatta al bida'ata yadauha fi kummihi, sehingga kan barangan yang diletakkan dalam karung dia. Fayafza'u laha, lalu dia buka karung, tak jumpa. Fayajiduha fi jaybi, tak jumpa dalam poket dia. Maksud dia barang tu diletak dalam sekian, dia tak jumpa. Ketakutan tu pun menjadi sebab untuk pembalasan. Pembalasan bagi kesalahan yang kita buat. Ketakutan, walaupun barang tu jumpa balik, even though barang tu jumpa balik, tetap dikira sebagai satu perkara yang dibersihkan ataupun dibalas dengannya seorang hamba yang beriman. Jadi balasan. Bukan mesti dia sakit, patah jari, tak payah. Hatta kehilangan barang yang disangka hilang tapi tak hilang pun masih juga menjadi sebab untuk pembalasan yang dimaksudkan, menggantikan pembalasan hari kiamat. Hatta innal mu'mina, sehingga seorang beriman itu la yakhruju, pasti keluar min dunubihi, daripada dosa-dosanya, kama yakhruju tibru al-ahmar, sebenarnya keluarnya serpihan-serpihan emas dan perak. Tibru ahmar ni apa pasir ataupun panggil bahan mentah kan, yang ada emas padanya, yang keluarnya tibru ahmar, masuk dalam keadaan tak tulen, tapi masuk dalam kir, dalam belo, tempat pemprosesan besi tu, dia tiupkan angin kali-kali. Lepas masuk tempat tu, barang yang asalnya serpihan emas dan perak tu, bila keluar dari situ kan dia tulen. Maksud dia macam itulah, dikena kepada manusia ni musibah silih berganti, yang beriman silih berganti sampai dia keluar nanti, tinggalkan dunia dalam keadaan bersih. Itu maksud dia. Jadi kalau kita sekarang ni pun zaman kita sekarang kan, memang kita patut fikir macam itulah, kesusahan, kepayahan kita, masalah rezeki, kepayahan kita masalah penyakit, kepayahan kita masalah ekonomi dan sebagainya. Patut kita fikir macam itulah. Kita tak ada, sebab tu seorang beriman tak pernah mengeluh. Dia tak ada cari siapa buat benda ni mesti teori konspirasi, ini mesti ada apa Bill Gates. Kadang-kadang kita pelik kan. Mukmin tapi tak reti-reti, kenapa? Kadang-kadang bukan beriman 1 tahun, 2 tahun, dah berpuluh-puluh tahun dah ikut sunnah pun masih lagi sesat. Dalam tajuk yang sangat mudah. Dan kita bukan disuruh, dituntut untuk mencari sebab dan punca terjadi barang tersebut. So kita tak boleh mengelak daripada musibah. Tak boleh mengelak musibah. Kalau kita baik pun kita kena. Kita tak baik pun kita kena. Dia bukan benda kena pada orang jahat je. Cuma dari segi pentadbiran pengurusan, kita ambil berat untuk supaya kita boleh mengurus pada masa akan datang. Tapi tidak bermaksud kita sibukkan diri kita, sibuk kaji siapa Dajjal dan sebagainya. Pelik kadang-kadang. Ikut Islam dah lama. Lama dah ikut sunnah. Tapi tak ada terhenti lagi. Tak tahu kenapa. Pasal ini hadis-hadis ni, semua kita baca ni tadi, musibah, gangguan dalam jiwa kita, pada diri kita, pada badan kita, semua sekali itu adalah di sisi Allah Ta'ala sebagai penghapusan dosa untuk kita beriman. So ayat yang kita baca tadi, ayat 23 tu berat. Di sisi para sahabat sangat berat. Mana siapa buat sebarang keburukan pasti dibalas dengannya. Dia kata tak boleh lepas ni. Kita ni tak sibuk dengan masalah dosa kita masih ada. Kita sibuk berkenaan dengan tajuk habislah ekonomi, habislah kita jadi ikut kena pantau di kerajaan. Kita jadi kerajaan, kita macam komunis dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik kan. Ini nampak dia masalah iman tu tak betul lagi. Masih tak betul iman. Iman kita bukan masalah benda tu terjadi siapa buat. Iman kita adalah kita redha. Allah Ta'ala benarkan jadi, nanti kita koreksi, muhasabah diri kita, tapi kita terus move on, jalan. Tak saya sibukkan dengan masalah siapa buat dan sebagainya. Sekarang ni tempoh yang paling dahsyat. Tempoh dahsyat sekarang. Di mana semua orang kan sibuk dengan macam-macam sebab tapi sampaikan lupa untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala, dihabiskan dosa di dunia sebelum hari akhirat. Tentunya ada dalam diri kita perasaan tersebut. Tapi malang ni tak ramai umat Islam kita yang sedar. Dia terpengaruh atau terpedaya. Hari demi hari duk hantar dekat orang. Teori konspirasi ni, Bill Gates kata apa, orang ni kata apa, ini bank dunia kata apa. Dan sekali sibuk dunia dengan tajuk itu. Sedangkan kematian kita, keburukan yang dibawa oleh orang kafir kepada kita dari segi ekonomi dan sebagainya, semua tak akan balas balik. Kalau kita dapat peluang kerajaan kita pergi perang, kita peranglah. Adapun pada sudut yang lain, kita pergi jadi ngarut buat apa. Nanti 3-4 hari ni timbul tajuk. Ada kumpulan yang start buka kampung dekat dalam hutan.
kampung Muslim village. Muslim village. Kat Serendah dia buka, kat Perak dia start buka, Pahang hutan dia buka. Kemudian nak jauhi dari masyarakat. Kerana masyarakat ni pasal dia ikut Imran Hussein yang sesat tu. Imran Hussein yang sebut tentang tentang kiamat kan. Dia bagi dia Dajjal tu adalah sistem. So jauhi sistem dengan duduk dalam hutan lah. Bila kita lari daripada Dajjal, itu lari daripada sistem Dajjal. Dia best lepak dekat Malaysia. Dapat PR. Betul orang kita yang bongok-bongok ni kan, ikut follow dia. Tak tahu kenapa. Dia buka kampung tinggal. Bila kita tinggalkan bandar, siapa tinggal kat bandar? Kita tinggalkan bandar, kerja pentadbiran kita bagi kat orang lain. So negara kita siapa perintah? Pelik kan? Kalau Muslim semua lari kat hutan, yang baik ni ikut sunnah semua lari kat hutan. So yang duduk kat bandar siapa? Beriman juga. Dah beriman semua lari. Tapi lah alhamdulillah tak jadikan yang lari itu adalah semua yang sesat. Walhamdulillah. Okey. Dia kata Imam Ahmad itu Imam Ahmad. An Aisyah bin Aisyah anha. Qalat berkata Aisyah. Okey. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kathurat dzunubul 'abdi." Bila banyak dosa seorang hamba, walam yakul lahu ma yukaffiruha minal amal. Dan tidak ada untuk dia apa yang menghapuskan ia daripada amal-amalan. Ibtalahu Allah bil hazani. Allah akan timpakan dia dengan kepayahan. Dengan hazan. Hazan bukan huzn. Al-huzni hazan huzni sedih. Hazan kepayahan, kesusahan. Kesusahan atau keberatan. Dia ada huznun, hazina, huznan. Ayolah. Kalau huznun sedih. Kalau hazan, sukar, berat. Perkara kepayahan. Allah Ta'ala timpakan dia kepayahan. Liyukafiraha anhu. Supaya Allah Ta'ala hapuskan ia. Itu dosa-dosa daripada ini. Ini cara Allah Ta'ala bersihkan kita. Sebab tu kita patut, bukanlah kita buat kenduri pula bila kita musibah. Kita muhasabah diri kita, bersyukur Allah Ta'ala berikan musibah untuk ingatkan kita. Itu cara sebetulnya. Okey. Dia kata sepatutnya dia macam tu keadaan. Sepatutnya bila baca ayat ni, kita baca hadis-hadis yang datang, kita akan relax kan. Apa jadi di depan kita terus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata okey, warawa Sa'id bin Mansur an Abi Hurairah, mengatakan Sa'id bin Mansur dia Hurairah anhu qala, berkata Abu Hurairah, lamma nazalat man ya'mal su'an yujza bihi, barang siapa yang buat keburukan, kesalahan, akan dibalas dia dengannya, syaqqa dzalika 'alal muslimin. Telah sukar itu kata orang Islam. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu. Kita main dekat-dekat hampir dekat. Maka bagaimana kita? Fa inna fi kulli ma yusabu bihi al-muslimu kafaratu. Semuanya pada setiap apa yang menimpa ditimpa dengannya akan seorang muslim, ia adalah kafarah, penghapusan ini bagi dosa. Hatta syaukata yang yushakuha. Sehingga kan duri yang mencucuk dia. Warna ke batu yang kebuha dan juga batu yang mencalakan badan dia. Itu pun semua akan menjadikan sebab untuk untuk menghapuskan dosa dia. Musibah menimpa dia semua sekali akan menghapuskan dosa dia. Wa hakadha rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Demikianlah diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Tirmidzi dan juga An-Nasa'i. Wa an Abi Sa'id, daripada Abi Sa'id wa Abu Hurairah dan Abu Hurairah dua orang sahabat annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, baginda bersabda, ma yusibul mu'mina min nasabin. Tidak menimpa seseorang beriman sebarang nasab, keletihan, wala wasabin, juga kesakitan ataupun kesakitan, wala saqamin, juga penyakit, wala hazan, juga kepayahan hatta hamni, sehingga kan kerunsingan yuhammuhu, sehingga kan kerunsingan yang merungsingkan dia. Dia ada kerunsingan, dia macam pening kepala dengan satu perkara, tengah fikir, tengah cara fikir masalah. Itu pun dia kata illa kafarallahu min sayyiati, kecuali Allah Ta'ala akan menghapuskan daripada atau menghapuskan daripada keburukan-keburukan dia. Semua sekali, kesusahan, kepayahan, kesempitan, sakit, penyakit, semua sekali. Tidak ada satu pun berlaku pada seorang mukmin kecuali ia adalah
perkara yang menjadikan dia mendapat kebaikan si Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hapuskan kesalahan dia. Sebab memang kita tahu yang mana dia hapuskan dosa kita. Tapi bila kita diberikan macam-macam musibah, kita kena berharap sangat bahawa musibah tadi penghapusan bagi dosa kita. Okey. Ya. Soalan YouTube. Jadi apa saja menimpa redha saja. Tapi seorang sahabat utama mana? Dan bukan boleh lari pun. Bukan boleh lari. Awak bila kena musibah, awak boleh belajar, tapi awak tak boleh tolak benda berlaku. Contoh macam awak ada accident. Accident lah. Kalau awak bawa laju, accident soalan. Kalau awak berlahan, tak accident. Kalau kita accident, kalau kita bawa slow pun accident. Ada orang tak bawa laju pun kena langgar orang. Accident mati. Salah, apa salah dia dengan soalan? Dekat situ letak salah siapa? Dia nak belajar, jangan bawa laju. Kau nak buat apa? Jangan bawa kereta. Macam tu, bila kena musibah, kalau dia kata tidak ada kesalahan dari kita. Sebab kita jangan silap, faham. Musibah menimpa bukan untuk kita cari sebab. Musibah menimpa untuk orang beriman ni, Allah sayang dia. Allah nak hilangkan dosa dia, Allah bagi dia kena musibah. Sebab tu seorang mukmin tak ada stres. Stress free. Orang yang tak ada iman tu akan ada pening kepala. Dia akan macam kenapa, last sekali dia sibuk salahkan orang. Macam zaman sekarang kan, orang kaya yang ada duit, bila ekonomi jatuh, dia sibuk cari siapa yang menyebabkan ekonomi rosak. Maka dia pun tengok Rothschild. Lepas tu dia tengok sekian, dan sekali dia kata, kita ni kena tindas dengan ekonomi, kita dajjal bekerja. Ini masalah dia. Dan kita bukan disuruh untuk fikirkan, sebab kita disuruh fikir Allah. Yang kenakan kita musibah tadi Allah, kita silap. Kadang-kadang bawa laju, tak pernah kena pun. Bawa slow, kan langgar. So kat mana kesilapan kita? Sebab musabab tu nak buat apa? Sebab musabab kalau kita ada peraturan dan hukum, macam kita nak letak peraturan. Contoh, had laju. Maka kita letaklah peraturan had laju tadi berdasar kepada calculation kita. Kiraan kita kalau jalan, pergerakan kereta 30 km sejam. Membrek bila ada benda datang adalah sangat mudah. Okey. Tapi bila mana kelajuan tu 100 km sejam atau 60 ke atas, 60 ke atas, dia membrek, maka dia tak boleh brek dengan segera. Pasti dia akan melanggar objek di hadapan dia. Dekat situ timbul masalah, kita letak peraturan. Dan peraturan tadi bukan bermaksud awak takkan kena musibah. Siapa kata peraturan diletak awak tak kena musibah? Ini yang salah faham. Kita mukmin tapi kita kena faham Allah Ta'ala beri pada kita baik dan buruk sebagai pusingan. Dan kita beriman tapi baik dan buruk tak ada pusingan. Contoh kena bertawakal, kena berhati-hati. Mana boleh repuh saja Ustaz? Tidak. Ni kan kena juga ni. Contoh kita dah bertawakal, kena berhati-hati. Mana boleh repuh saja? Kan sebut dah tadi. Ini masalah apa kena pada diri kita. Bukan masalah apa menjadi sebab yang dipikirkan. Orang yang tak jaga dari penyakit, contoh macam Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Dia sebut sendiri. Dia kata bagaimana Quran Karim pun dalam tajuk ni kan. Bila kita bincang soal Al-Baqarah, tajuk banyak berkenaan orang-orang yang takut mati. Kalau pergi perang mati. Ini contohlah. Pergi perang mati. Betul? Contoh saya pergi jihad. Kalau tak pergi jihad, kita dulu lepak kat rumah, nanti tak adalah mati. Kematian tu tak tunggu awak pergi perang ke tidak. Tawakal apa bendanya. Tak pasal ni. Bahkan kita bimbang, kita munafik, orang munafik yang cakap macam tu. Kalau tak keluar pergi jihad, tak mati. Dua lepak kat rumah, okey. Pergi perang, tu mati tu. Nampak? So kita nak selamat, kita pergi perang. Macam tu. Nanti kita pergi perang, insya-Allah lah kita tak mati. Mati tunggu perang dulu ke? Ni sekarang orang kita ni dia keliru dengan masalah buat peraturan berdasar pengalaman dengan kita kena musibah sebab tak berjaga-jaga. Mana ada macam tu? La yughni qadar hadar anil qadar. Tak boleh menyelamatkan sifat berjaga diri kita daripada qadar. Jagalah mana sekalipun, nak kena. Buat miskin, kaya, susah, senang. Betul dalam hadis Nabi tadi. Dan orang beriman bila kena musibah tadi, dia fikirkan hadis ni. Hadis Nabi tadi, bahawa semua kemalangan dia kena, kesusahan yang dia kena, untuk Allah tak hapuskan dosa dia. So dia bersyukur.
Jangan sampai nanti kat dunia ni tak pernah kena apa-apa, jadi macam Firaun, Allah tak simpan akhirat nanti. So kita bukan masalah kita langgar, mana kita ajar suruh rempur saja. Kita sebut berkenaan musibah yang kena. Buat berhati-hati itu untuk ambil asbab saja, tapi takkan jadi. Benda tu bukan jaminan. So Allah sebab tajuk dia adalah apa yang awak buat berjaga tadi nak kena. Bukannya sebab bila timpa ujian kalian lupa mengharap pahala, rugi ke? Ya, rugilah. Sebab orang tu tak mengharapkan ganjaran Allah Ta'ala. Seriously. Siapa-siapa yang tak ingat berkenaan dengan musibah tu merupakan cara Allah nak hapuskan dia punya dosa, sangat rugi. Sebab dia akan stres. Kena buang kerja, dihentikan pekerjaan ke, dia kan Allah maaf, habislah kerja aku, habislah gaji aku. Tiba-tiba sebenarnya Allah Ta'ala nak ganti baru. Before Allah Ta'ala ganti baru, awal-awal dia dah depressed. Dia lupa untuk minta macam hadis Nabi SAW. Abu Salamah ajak Ummu Salamah doa. Dan bila kena musibah, Nabi ajar Abu Salamah ajar isteri dia, Ummu Salamah. Lepas jadi isteri Nabi SAW. Dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau musibah tu dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia kata Allahumma ajurni fi musibati wa khulifni khairan minha. Ya Allah, ganjarankanlah aku pada musibahku ini, dia gantikan aku lebih baik daripadanya. Gantikan aku lebih baik daripadanya. So sebagai orang beriman, dia tak pernah nampak musibah itu sebagai keburukan. Dia sedih, akan sedih. Dia akan sakit, betul. Tapi dia tidak stop dekat situ saja. Dia kena fikirkan bahawa Allah sayang dia. Ni kalau nak kata orang yang dia kena buat peraturan, kan dia sibuk sekian, ambil asbab, tiba-tiba terkena. Contoh macam pilihan raya. Ini janjian apa masuk politik. Yang apa kepala Allah alam kan, tak tahu apa jadi. Bila lepas kalah politik, kalah pilihan raya, diorang biasa buat postmortem. Lepas tu dia akan tunding jari. Siapa buat? You dah tak buat kerja. You dah tak buat kerja. You dah sebut pasal Islam. You dah sekian. You sebut pasal hudud. Tengok kita kalah. Dia lupa ke dalam Al-Quran Karim. Ni yang memberi orang Islam lah. Orang Islam. Iman Allah alam. Tapi Islam mengaku Islam. Bila dia postmortem tunding jari, dia lupa sebenarnya masalah apa. Dalam Al-Quran dan surah Al-Imran ayat 26, kita belajar dari itu. Allah nyatakan ayat 26 surah Al-Imran kan. Allah nyatakan Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah ya Allah, engkau raja sekali kerajaan. Tu'til mulka man tasha. Engkau beri kerajaan siapa-siapa kau nak. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau cabut kerajaan siapa kau nak. Wa tu'izzu man tasha. Engkau mulia siapa kau nak. Wa tudhillu man tasha. Kau hina siapa kau nak. Biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau di tanganmu lah segala kebaikan, engkau di atas segala yang berkuasa. So kalau kita fikir ayat tersebut, siapa naik, siapa turun. Nah, orang kata tak ambil asbab ke? Seriously, kan? Lupa ayat tadi ke? Kita kata engkau lah, kalau kau sekian-sekian tak jadi sekian. Kalau kau lah, kat sini nampak tak beriman qadar. Kita lepas benda dah happen, kita relax je. Dah kerja kita untuk check balik, sibuk balik, kenapa? Lepas tu tuning jadi, awak lah. Yang biasa orang yang tadi kan, bawa kereta laju kan, atau kereta tu. Lepas tu bila orang langgar dia kata, awak tadi kenapa? Kalau tak tanya pun, benda dah selesai dah. Apa nak tanya? Kenapa awak langgar? Tak nampak saya ke? Dah langgar dah. Dah langgar dah. Awak kenapa tak break tadi? Dah langgar dah. Tak faham dia. Dah langgar dah. Awak nak pergi mana? Atas orang yang kena musibah tadi, dia kena cari daripada musibah tadi. Di mana ruang dia nak balik pada Allah Ta'ala? Apa ruang dia? Apa jalan dia mendapat redha Allah Ta'ala? Sebab pusingan senang dan susah Allah Ta'ala bagi pada kita. Harian, mingguan, tahunan, sentiasa berlaku. Jadi banyak orang tak faham bab ni. Dia sibuk dengan tajuk, sibuk nak beza asbab dengan musabab. Awak bezakan buat apa? Tak bezakan pun. Bila dah kena, kita terus muhasabah diri. Aku silap kot, mungkin ada dosa aku. Dan kita teruskan move on. Kebanyakan orang tak boleh move on. Yang berlaku bercerai berai dan sebagainya, berlaku sekian semua sebab tak boleh move on dia. Dia tak boleh nak move on. Kepala dia lekat kat satu benda. Dia tak boleh move on. Awak lah hari tu buat, awak lah sekian-sekian buat, awak ini sekian-sekian. Jadi last sekali benda tersebut kita buat keputusan dan kita sibuk tentang sebab musabab. Last sekali kita lupa qadar Allah Ta'ala. Kita jangka, kita sangka kalau kita pandai atur, qadar Allah Ta'ala ikut kehendak kita. Kita sangka kalau kita atur dengan molek, dengan elok,
nescaya qadar Allah ikut kehendak kita. Kita lupa ayat ni. Para sahabat Nabi tak sibuk tentang tajuk ni, tajuk sebab musabab ni. Diorang sibuk berkenaan bila Allah Ta'ala kata, may ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa buat sebarang keburukan, dia pasti dibalas dengannya. Diorang bimbang nanti nak pergi depan Allah Ta'ala, apa mata dia tengok, apa telinga dia dengar, apa mulut dia cakap, apa tangan dia pegang, dia bimbang nanti Allah Ta'ala akan hukum dia. Yang kita masih lagi berpusing-pusing, tawakallah, keluar cari makanlah, kita ambil asbab lah. Kenapa? Why? Sahabat Nabi ada kerusingan yang lebih besar. Sebab dunia ni sementara, akhirat yang abadi. Sekarang ni kita, dunia akan berlaku. Kita ambil asbab, tapi jangan sangka asbab kita tu adalah penyelesaian. Kita cuba macam mana pun, takkan berjaya kalau tak bagi. Dan kita perlu kejar pada asbab yang kita buat. Asbab kita buat. Kita kejar akan pahala. Pada struggle kita. Bukan kita kejar result. Macam orang datang kelas belajar kan, kita pakai kali kita sebut kat Islam Taklim. Bila sebut kata apa, datang kelas bahasa Arab, 10 jenis kelas dia datang. Bahasa Arab kecil, bahasa Arab besar, bahasa Arab sekian, bahasa Arab Quran sebagainya. Semua datang. Tapi berpuluh-puluh tahun belajar tak pandai-pandai. So kalau ikut pada sebab musabab, dia kena berhenti kelas lah. Cari kelas baru pula, mungkin ustaz tak pandai ngajar. Saya tak pandai sebab ustaz tak kerti ajar. Jadi lari. Lepas tu pergi sana pun ustaz tak kerti ajar juga. Lari. Dia berakhirlah sekali tak pernah pandai pun. Tinggal kelas dan tak pernah pandai. Sedangkan kita ketika kita belajar, first yang kita kejar adalah masalah apa? Ganjaran kerana berusaha mendapatkan ilmu. Bukannya masalah pandai sebab apa. Ini kadang-kadang pelik orang kita. Sebab tu datang kelas tak pernah dekat. Datang kelas sekejap pergi lari. Datang kelas lari. Sebab apa? I tak faham. Bila tak faham tinggal kelas, lepas tu pandai. Lepas tinggal kelas, alhamdulillah pandai. Inilah sabab dia. Sebab musabab saya pandai adalah saya tinggal kelas Ustaz A, pergi Ustaz B. Betul? Betul? Ini buat pelik sikit. Sebab tu saya kata, sahabat Nabi tumpukan diri mereka. Sebab tu Nabi peringatkan mereka je relax. Bila Nabi cerita macam ni, tidak ada sebarang musibah kena pada dia, kecuali dia pasti akan, apa? Dia pasti akan dapat penghapusan dosa. Mereka gembira dengan penghapusan dosa tersebut. Mereka tak sibukkan berkenaan dengan masalah musibah tadi. Baca satu lagi hadis. Okay. Dia kata Wan Abi Sa'id dia kata apa akhrajahu, dikeluarkan hadis ni oleh Bukhari Muslim akhrajahu. Okay. Dia kata apa, sehingga kerusingan Allah kafarahkan daripada keburukan-keburukan dia. Okey, rawai Imam Ahmad. Ni berat sikitlah. Siapa pendengar mesti pening kepala. Rawai Imam Ahmad dan Imam Ahmad. An Abi Sa'id Al-Khudri daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata seorang lelaki kepada Rasulullah SAW, Ara'aita hadhil amradu allati tusibuna. Engkau nampak tak Rasulullah penyakit yang kena pada kami, penyakit ni, penyakit tu, penyakit sekian. Ma lana biha, apa untuk kami dengannya? Apa kami dapat dengannya? Dengan penyakit ni. Qala kaffaratun. Nabi kata kafarat, penghapusan bagi dosa. Maka Ubay bin Ka'ab, qala Ubay bin Ka'ab, wa in qallat, sekalipun sedikit, mana sikit kena pun. Qala, Nabi kata, hatta syaukati fama fawqaha, sehingga kan apa? Duri dan apa lagi besar di duri. Duri yang cocok kat badan kita pun, luka kecil je pun. Dan apa lagi besar dari itu. Qala, berkata Abi Sa'id Al-Khudri, fada'a Ubay ala nafsihi. Lalu telah berdoa Ubay bin Ka'ab ke atas diri dia. Annahu la yufariqu lal waqtu, bahawa janganlah berpisah daripada dia panas badan, hatta mauta, sampai hatta yamuta, sampai dia mati. Diminta dapat demam sampai mati. Ni pening kepala ni, masalah kan. Okey, tapi dia kata dia minta dengan syarat. Okey, dia minta fi alla yushghiluhu, dengan syarat bahawa ia tidak menyibukkan dia. Maksudnya demam tu tak sekat dia, tak sibuk dia an hajjin wala umratin, jangan sekat daripada dia buat haji, juga umrah. Demam tapi jangan sampai dia tersekat daripada tunai haji atau umrah. Wala jihadin fi sabilillah, tidak sekat daripada jihad fi sabilillah. Wala salatin maktubatin fi jama'atin, dan juga yang sekat daripada solat berjemaah, solat fardu dalam berjemaah. Maksudnya dia minta supaya dia kena demam, tapi demam tu tak menghalang daripada ibadat. Okey.
Fa masahu insanun hatta wajada harahu. Okay? Tak ada siapa-siapa sentuh dia lepas doa tu, tak ada siapa sentuh badan dia kecuali sehinggalah dapati akan kepanasan badan dia. Hatta mata sehingga dia mati. Kata Abi Sa'id Al-Khudri sampai dia mati. Ubay daripada dengan Nabi sebut tentang kepayahan kesusahan manusia terkena akan menjadikan penghapusan dosa walau kecil mana sekalipun, dia minta diberikan demam, mana panas badan sikit banding biasa, tak sampai dia mati, tapi dengan syarat bahawa demam tadi tidak menghalang dia daripada haji, daripada umrah, daripada jihad, dia tak menghalang daripada solat jamaah. Kan? Pasal dia nakkan supaya benda kita tahu kalau kita dalam keadaan kesakitan kan, benda tersebut mulut kita akan sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, merayu kepada Allah Ta'ala. Time sihat ni kita lupa. Time sihat ni kita sibuk kan, nak sihat lagi. Dah banyak, nak banyak lagi. Dah kuat, nak kuat lagi. Kan? Tapi kita tak pernah sibukkan berkenaan dengan makin kuat kita merayu kepada Allah Ta'ala. Tak ada perasaan tersebut. Kita sibuk dengan berbanyak dunia ni kita nak kumpul. Berbanyak kita nak banyak kebaikan dunia. Ini masalah lah. Kalau orang kata, tapi Ustaz kita nak Islam menang, kita nak Islam kuat. Para sahabat Nabi mati, ada yang tak pernah rasa kemenangan Islam. Bahkan jasa daripada Islam lagi banyak daripada kita. Contoh macam macam keluarga Yasir mati dibunuh. Mus'ab bin Umair, guru pertama Nabi hantar mengajarkan Islam di Madinah, dia mati perang Uhud. Harta tak ada pun. Dan kain kapan dia untuk diri dia, tutup kepala, kaki nampak, tutup kaki, kepala nampak. Dia tak ada jadi kemuliaan pun. Tak ada dapatlah kerana dah masuk Islam lama, dapat harta, tak ada pun. Kita sibuk kadang. Kadang-kadang sebenarnya memang kita ni ada duniawi yang besar. Tapi kita tapis pengelapik. Kita gunakan topeng. Topeng kita adalah nama sunnah atau agama atau kemenangan Islam. Tapi kita sebenarnya nakkan dunia kita. Nak dunia cakap dunia lah. Dia problem sekarang ni kau cakap dunia. Kau kata kita ni tak mengutamakan akhirat. Dan sekarang akhirat kita ni kita capai dengan dunia. Kita tengok sahabat Nabi tadi dia minta untuk demam tu sampai mati kan. Tapi jangan demam tadi sekat dia haji, sekat dia umrah, dia tak adalah lemah sampai untuk ibadat. Tapi panas badan dia tu siapa sentuh badan dia akan rasa sampai dia mati. Tafarrada bihi Ahmadu, bersendirian dengan hadis ni Imam Ahmad. Orang Ibn Jarir dari Ibn Jarir Al-Tabari, An Hasan bin Hasan Al-Basri, dia kata may ya'mal su'an yujza bihi, barang siapa membuat akan sebarang keburukan dia dibalas dengannya. Qala dia kata al-kafiru. Ini maksudnya orang kafir. Kaum Islam. Orang Islam macam sebuah hadis Nabi tadi dihabiskan dekat dunia. Okey. Summa qara'a, kemudian beliau bahasa-bahasa baca wa hal nujazi ka illa al-kafur. Tidakkah kami membalas kecuali orang yang kufur saja. Surah Sabah ayat ke 17. Maksudnya bukankah kami membalas hanya orang, kalau bukan orang-orang kafir. Orang kafir lah yang kami balas. Wa kadza ruya an Abbas, demikian daripada Ibn Abbas wa Sa'id bin Jubair, annahu fassara as-su'a hauna bisyirki aidan. Ini dikata dan di sini Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas bahawa tafsirkan su' dekat sini keburukan tu, memang masu'an tu diterjemah dengan maksud syirik. Lepas tu orang kafir dibalas. Okey. Adapun selain daripada yang syirik tadi akan diampunkan. Okey. Dan kena Allah Taala firmankan wa qaulu Allah Taala firman lepas tu wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira, dan tak akan pati selain Allah Taala pelindung tidak juga pembantu. Qala Ibn Abbas, kata Ibn Abbas, illa ayatuba fayatubullahu alaihi, kecuali dia bahawa dia bertaubat lalu Allah Taala tahu taubat ke atas dirinya. Okey. Maka orang bertaubat sempat akan diberikan. Rawahu Ibnu Abi Hatim, kali Ibnu Hatim kata Ibn Abbas tersebut. Wasahih, dan sahihnya annadzalika amun fi jami'il amal. Dan sahihnya bahawa ini tajuk ayat ni umum pada semua amalan. Lima taqaddam min ahadits, daripada kerana apa telah lalu daripada hadis Nabi, dan Nabi terangkan berkenaan dengan tajuk keburukan itu bukan khusus pada syirik, bahkan kepada semua sekali daripada amalan. Itu yang betul dia. Lima taqaddam min ahadits, lima taqaddama min al-ahadits, kerana apa yang telah lalu daripada hadis. Wa hadha ikhtiyar Ibn Jarir wallahu a'lam. Ini pilihan dapat Ibn Jarir At-Tabari. Maksudnya daripada ayat yang awal ni 126 ni dan 123 ni. Ada tiga. Dia datang dua pendapat lah. Satu pendapat yang umum dengan hadis Nabi datang tadi, satu pendapat kedua kata su' tu adalah keburukan tu dimasukkan adalah syirik. Berdasar pada pendapat Ibn Abbas dan juga Sa'id bin Jubair. Tapi macam Ibn Jarir At-Tabari pilih pendapat jumhur tu atau berdasar pada tajuk ia umum. Mana ayat su'an tu umum, bukan syirik saja.
Sebab tu para sahabat Nabi rasa berat. Sebab tu diorang tanya Nabi dan Nabi berikan jawapan. Jawapan Nabi bukan kata itu syirik, bukan Nabi kata segala kesusahan yang kita kat dunia, kesakitan, penyakit dan sebagainya adalah sebab untuk penghapusan bagi dosa. Bukan cari dosa, penyakit. Bila kena penyakit tu, kita kena sedar bahawa Allah Ta'ala sedang nak hapuskan dosa-dosa kita. Maka kita akan mengalir air mata kerana sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Bukannya kita marah, bukan kita geram, bukan kita kalaulah aku tak makan tadi, kalaulah aku tak pergi tadi, kalaulah aku tak jumpa tadi, kalaulah sekian, kalaulah dekat Wuhan dulu buat sekian, kalaulah. Ini masalah lah. Kalau bukan amalan syaitan. Itu maksud dia. Pasal kita kena, kita balik Allah Ta'ala, kita kata syukur Allah Ta'ala, hapuskan dosa kita di atas musibah tersebut. Bukan kita sibuk salahkan siapa. Okay. Wa qaulun firman Rasulullah, wa man ya'mal minas salihat, dan barang siapa beramal daripada perbuatan-perbuatan soleh, min dzakarin aw unsah, lelaki atau wanita, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman, fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yuzlamuna nakira, mereka itulah yang masuk akan syurga, dan mereka akan zalimi walau sekecil benda mana sekalipun. Okey, dia kata lama dzakara al-jazaa 'ala sayyi'at, mereka yang tersebut pada atas ayat awal tadi, balasan di atas keburukan-keburukan. Wa annahu la budda an ya'khudha mustahiqquha min al-'abdi, mustahaqqaha min al-'abdi imma fi dunya, okay, wa huwa al-ajwadu lahu wa imma fil akhirah, wal iyad billah min dzalik. Dia kata bahawa tak boleh tidak, ayat awal tadilah, bahawa tak boleh tidak dia akan mengambil hak-haknya, apa yang layak baginya, bagi amal tadi, daripada hamba tersebut, sama ada dekat dunia dan dia ada yang terbaik baginya. Apa yang layak yang keburukan tersebut daripada hamba, ya, sama ada dunia, maka dia yang terbaik untuk hamba tersebut. Wa imma fil akhirati, ataupun sama dia di akhirat. Wal iyad billah min dzalika, semoga lindung daripada itu. Nasallahu al-afiyata fid dunya akhirah, kita minta Allah keafiatan, keselamatan dunia akhirat. Wasafa wal afwa wal musamahata, dan kemaafan, pelepasan, kemaafan dan juga tolak ansur, toleran, sama Allah lepaskan. Kita minta macam tu. Dan begitu Allah Ta'ala dia punya hak yang mutlak sebagai Tuhan yang Maha Adil, dia akan balas juga. Cuma kita dapat dari Nabi assurance bahawa segala musibah kena pada kita, tak perlu kita bersedih sangat-sangat. Kita sedih tak boleh kita elak, mesti akan mengalir air mata. Tapi kita faham bahawa musibah itu adalah sebenarnya cara Allah Ta'ala untuk bersihkan dosa kita. Habis kita. Fikirkan itu pula. Dan fikir pula harap Allah Ta'ala banyak benda yang kita salah tadi dihapuskan dengan dosa tersebut. Kita tahu banyak mana nilai musibah tersebut ke atas diri kita, nilai banyak mana hilang kesalahan kita. Dia tahu. Lalu kita harap banyak Allah Ta'ala hapuskan dengan yang banyak ampunkan dengan yang banyak. Okay. Maka bila kita tentang balasan bagi keburukan, maka syara'a fi bayani ihsanihi wa karamihi wa rahmatihi fi qabuli amal salihati. Dia kata maka Allah Ta'ala mula pula dalam menjelaskan belas kasihan dia, kemurahan dia dan rahmat dia dalam menerima amal-amal soleh daripada min ibadihi, daripada hamba-hambanya. Okey, pasal memang kita kata pasal kesudian Allah Ta'ala menerima tu, itu adalah kelebihan yang sangat besar. Sebab kita punya amal kita buat tu sebenarnya Allah Ta'ala yang bagi kita asbab. Kita banyak beramal ibadat, boleh beribadat, tahu solat dan sebagainya, boleh membaca, kenal huruf-huruf Arab, boleh baca Quran. Semua itu adalah di antara aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala berikan kita dulu zaman 50-an kan, dulu zaman UI Agogo dan atur ini kita bapak-bapak kita dulu. Zaman-zaman tu perkembangan Islam tak macam zaman kita sekarang ni. Sekarang sangat dahsyat, rapid. Bahan bacaan Islam tu tersebar luas. Nak baca tak nak aje. Tapi pasal beriringan dengan cara media masa kan, beriringan dengan tajuk ilmu yang baik ni, keburukan pun datang sama. Muzik tak pernah habis. Kan, nyanyi lagu ni, nyanyi lagu tu, esok ada sekian, habis lagu ni, sambung lagu sekian. Apa hal? Kan, tu macam entertainment hidup kita ni. Tak suka tengok ni, tengok Korea. Korea tengok Tamil. Tak suka tengok Tamil, tengok Hindustan. Hindustan tengok sekian. Apa jadi? Masa kita macam mana? Nyawa kita nak habis, tapi kita sibuk lagi dengan hiburan. Walaupun jalan kebaikan, jalan untuk mendapatkan redha Allah Ta'ala tu sangat luas, terbentang. Sekarang kan tak boleh datang kelas, tapi ada kelas online. Masa kadang-kadang kita habiskan 1 jam, 1 jam setengah untuk kelas-kelas tadi. Tapi pun masih lagi berat. Masih lagi nak tengok kan. Wanita hari inilah tengok cerita-cerita televisyen. Kenapa? Ini contoh dia. Tak tanya.
soalan YouTube. Jadi orang yang tersesat tak tersesat, orang yang tersesat dan tak tersesat tu adakah sudah diletakkan bahagiannya? Jadi macam mana dengan daya dan usaha letak mana? Apa hal ni? Ni tengok tadi orang kata kena musibah, dia pergi lari pada tajuk. Ni soal ni kadang-kadang perangai biasa, common practice kepada orang-orang yang tak puas hati bila dia berjawapan ataupun pemikiran dia tak kena dengan jawapan dalam Quran dan hadis. Quran dan hadis datang bagi tahu, Nabi sabdakan. Ayat tadi saya ulang, ayat tadi kita bincang, Nabi SAW kan, Nabi SAW dah berikan panduan bila kena musibah sekian-sekian. Kalau kita nak tahu ayat ni, kita kelas sebelum ni dah ada. Sebelum ayat Nisa, surah Nisa. Kalau kita ke depan balik, reverse balik pada ayat yang sebelum dia kan. Ya. Kita ambil itu pada ayat berkenaan dengan tajuk adakah kalian nak memberi hidayah orang-orang sesatkan? Ya. Pada ayat itu. Surah An-Nisa dalam ayat yang ke-88. 88. Kau terima balik. Kita terima sikit je. Kita nak dapat jawapan ayat 88. Okey. Ayat 88 Allah Taala sebutkan bunyi dia. Okey. Ayat 88 bunyi, baik tengok dekat ayat saya buka. Fama lakum fil munafiqina fi'atain. Mengapakah kalian tentang orang munafik ni kalian berpecah kepada dua kumpulan? Maksudnya kalian tak satu hati terhadap ataupun pendirian terhadap orang munafik. Kenapa ada kalian separuh rasa kesihan, separuh rasa tegas? Wallahu arkasahum bima kasabu. Allah yang membelakangkan mereka, jadikan mereka tidak hadir untuk peperangan. Lari dari peperangan. Allah Ta'ala jawab, aturiduna an tahdu man adallallah. Adakah kalian nak beri hidayah sesiapa yang Allah dah sesatkan? Adakah kalian nak beri hidayah kepada orang yang Allah Ta'ala sesatkan? Wa may yudlillahu falan tajid lahu sabila. Dan siapa yang Allah Ta'ala sesatkan, takkan kau dapati untuknya sebarang jalan. Ni Allah Ta'ala jawab dah. Allah Ta'ala langsung jawab. Apa benda pelik je kan? Bila tadi hidayah, kan kita sebut hidayah tu ada dua. Satu hidayah berbentuk sebagai taufik dari Allah Ta'ala, penempatan daripada Allah Ta'ala untuk seorang dapat kebaikan. Satu lagi yang Allah Ta'ala bagi irsyad, kita cuma beri panduan. Nak pandu hati dia ikut ke tidak itu Allah Ta'ala. So kena pening kepala masalah asbab, apa tak asbab-asbabnya. Yang perlu dijaga oleh seorang yang beriman adalah jangan bila datang ayat Allah asyik lawan. Datang ayat Allah Ta'ala, kita tak puas hati. Kenapa orang cakap macam ni? Dan ada masalah lah. Sebab permulaan nifak, munafikan tu, ada perangai itu. Ragu terhadap benda Allah Ta'ala beritahu. Kalau kita tak boleh terima lagi, kita belajar dah. Wallahu a'lam, aku terima. Aku tak tahu, aku tak faham. Minta Allah Ta'ala kan, akan hidayah. Minta doa Allah Ta'ala. Bukan kerja kita untuk mempersoalkan kata kenapa Allah Ta'ala buat macam ni. Betul ayat 88 tu sangat jelas jawapan tu, jawapan kepada apa? Ni soalan. Datang, dia kata, jadi orang yang tersesat dan tak tersesat tu, adakah sudah ditetapkan bahagiannya? Ikut ayat 88 tadi. Jadi macam mana dengan daya dan usaha nak letak mana? Orang berkali-kali kita terang dari tadi. Dari awal dia cakap, kita kena musibah. Allah Ta'ala kenakan kita musibah untuk kita dihapuskan dosa. Bila kita kena musibah, kita belajar untuk bina di atas musibah yang terkena itu untuk kita tenang hati. Jadi redha dan tahu Allah Ta'ala sayang kita, lebih bermak kita sayang kita.
Jadi bila kita kena benda tersebut, kita tak adalah salahkan sesiapa ataupun kata Allah Ta'ala tak sayang dan tak adil. Kurang kongsi kefahaman lah. Kadang-kadang kita kata benda macam ni mengsangsikan orang. Faham tak? Soalan tu ada kesangsian. Bukannya masalah untuk beriman. Kita dalam tafsir tak boleh gurau. Saya ingatlah seorang syekh kita kan. Dia kata dapat share guru lah, guru dia mengajar. Time mengajar ketika mengajar fiqh, gini gelap-gelap dia tahu. Time tafsir tak boleh. Kalau kita bincang kalam Allah. So once kita satu benda kita slide lari sikit, kita akan dibawa oleh syaitan kepada kesesatan. Sebab kita belajar Al-Quran Karim, kita kena isti'adzah. Minta perlindungan Allah daripada syaitan direjam. Sebab ketika tengah baca Quran, ni syaitan datang untuk larikan kita daripada jalan kebenaran. Sebab tu jaga sikit. Sebab tu kadang-kadang orang kita tengok saya macam agak serius dan kasar ketika mana penjelasan, saya tak nak bagi ruang, tak nak, macam orang kata tak nak bincang. Kan? Sebab penjelasan yang kita bincang sekarang ni adalah datang daripada hadis Nabi. Nabi terang macam tu, para sahabat ada perasaan, kita nampak. The whole konsep yang ada tu dah nampak. Tapi bila kita datangkan dengan, apa hal nak terima je, habis tu asbab macam mana, benda tu kita memang syaitan buka kunci. Kalau kita tak berjaga-jaga, nanti syaitan akan bawa kita keluar. Bagi kita akan rasakan bahawa, Allah tak adil lah, macam tu buat apa saya bekerja. Dan masalah lah pula. Sedangkan kita disuruh beramal. Kita dah suruh fikir berkenaan qadar tu macam mana. Bila kena qadar kepada kita, kita redha. Bukan kita soal. Kena pada kita redha. Bukan kita soal. Bukan kita marah, bukan kita tanya kenapa dan sebagainya. Tak ada kerja itu. Nak jadi ahli politik boleh, postmortem. Lepas pilihan raya gaduh. Sebelum pilihan raya pakai. Lepas tu postmortem balik, bongok semua kan. Kebongokan yang berlaku. Wallahualam kan. Jadi kita harapkan. Jadi benda tersebut memang dia Allah Taala kita sebut ayat yang kita baca sekarang, barang siapa beramal kebaikan. Dia kata dan dalam Allah Taala mula menjelaskan berkenaan belas kasihan dia dan kemurahan dia dan rahmatnya dan menerima amalan-amalan soleh daripada hamba-hambanya, lelaki mereka dzukranhum wa unsahum dan wa inathihim lelaki mereka dan wanita mereka. Tapi bisyartil iman dan syar iman. Lepas tu saya nak clarify malam apa siang ni. Dia dulu sering kita bincang, kita kata syarat penerimaan amal ada dua. Ikhlas dan juga ikut sunnah. Kena tambah satu lagi. Ni. Kena akidah yang betul. Sebab akidah yang tak betul tak diterima akan iman. Sebarang amal. Amal tak diterima. So, macam dikatakan oleh hadis tentang qadar. Dia dalam cakap apa? Yang asalnya benar sabda Nabi. Dia kata walau anfaqta mithla uhudin dhahaba fi sabilillah. Kalau kau infakkan sebesar Uhud emas di jalan Allah Taala, ma qabilahu Allah mink. Tidak Allah terima ia dari kau hatta tu'mina bil qadar. Nanti kau beriman qadar. Maksudnya kalau selagi iman tak betul, amal tak terima. Tiga lah. Maksudnya kita nak ada ikhlas. Lillahi ta'ala. Kena ada ikutan macam cara Nabi tunjukkan. Kena ada iman. Kalau iman tidak ada, maka macam inilah ayat ni. Wahum minun tu. Dengan syarat iman. Wa anna sayadkhuluhumul jannata wa yuzillu wa la yuzlimuhum minal hasanat. Ya. Dia kata dan dia tak akan menzalimi mereka daripada kebaikan-kebaikan. Allah tak akan anai mereka daripada kebaikan-kebaikan mereka wala miqdaran nakir. Tidak walaupun sebesar nakir. Wahwa dan nakir itu adalah an-naqratul lati fi dhahri nawatit tam. Dia adalah naqrah. Mana apa garisan ataupun cibisan kecil yang berada di belakang tamar. Kan tamar kan dia garisan kecil belakang tu. Kan dia panggil naqrah. Panggil naqrah. Nakir besar itu pun takkan diabaikan. Okey. Cuma qala ta'ala dan firman lepas tu. Ini panjang ni kita baca tak habis ni. Kita try habiskan. Tak habiskan dia kita berhenti. Maksudnya tak habis ni. Ayat 126 lah, 126. Berhenti dah, berhenti sini lah. Kita ambil sampai 125 lah. So kita ambil 123, 124, 125. 126 kita tinggal kejap. Nanti kita bincang kemudian. Pasal walaupun dia nampak satu ayat, tapi dia punya tajuk kan agak besar sikit sebab tajuk masalah milad Ibrahim dan sebagainya. Saya nanti insya-Allah kalau ada rezeki ada kena jumpa dengan milad Ibrahim pula, ada orang ajak jumpa orang milad Abraham yang sesat dan minta dialog.
Allah nanti keadaan macam mana. Allah Ta'ala beri kepada saya apa ketepatan. Cuba nanti saya bincangkan tadi. Jadi 126 tinggal dulu. Okay, ada soalan lain? Sambung soalan So ayat yang 126 kita tinggal dulu. Kita bincang kemudian insya-Allah. Ya. Okay, ada soalan? Tak ada dah. Dalam kelas? Tak ada tak? Tak ada kan. Ke tidur? Sambil-sambil pasang video ni tidur. Diam tunggu. Kan? Tengok ni. Siapa ada soalan kita tanya soalan sekarang. Boleh 3 minit. Tak nak ni. Tak nak apa? Saya tak nak masuk lagi ayat 126. Sebab 126 tu penjelasan dia agak apa? Yalah nak baca saja boleh. Tapi untuk elaborate pemahaman tu atau terangkan penjelasan tentang masalah Milad Ibrahim tu maksud apa? Ya tahu tak tidur. Saja je sebut. Kotlah tak tidur kan. Okey, soalan lain? Tak ada? Kalau tak ada saya off class. Okay? Baik. Kalau tak ada kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Ayat 26 tu kita ambil kemudian. Saya nampak macam ayat tersebut agak tajuk detail. Dia pasal dalam ayat itulah kemenangan umat Islam ke atas agama lain. Pasal Islam, umat Islam ni agama mereka dimenang ke atas yang lain dengan ayat tersebut. Yang mana Allah nyatakan berkenaan ikutan kepada Ibrahim. Dan yang kita kata ini adalah di antara yang dibincang insya-Allah. Baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti di sini. Insya-Allah sambung kemudian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.